Salam sejahtera. Miss tidak buat Google Meet sebab Miss takut nanti ada yang lambat bangun lah, ada yang apalah, lepas tu tertinggal kelas online melalui Google Meet, lepas tu yalah ketinggalan lah kan. Jadi Miss terus record video supaya kamu ada masa, mana tahu termiss, kamu boleh rujuk balik melalui link di YouTube lah kan. Oke, jadi kelas hari ini agak simple sikit. Misalnya mau kukuhkan lagi pengetahuan kamu tentang kesan haba ke atas garam lah. Macam mana kita mau tahu dia garam jenis apa melalui pemanasan garam tersebut. Jadi hari itu yang guru Cina tuh yang dia ajar kamu tuh kan buat jadwal tuh. Oke, kita akan sambung dari sana. So, kebanyakan garam akan terurai apabila dipanaskan. Terurai maksudnya dia bertukar daripada garam jadi oksida. Oke, melalui pemanasan garam ni, kita boleh mengenal pasti kation dan anion. Oke, yaitu ion bercas positif dan ion bercas negatif yang mungkin hadir di dalam garam tersebut dengan membandingkan warna pada garam dan baki yang tertinggal serta gas yang dibebaskan. So, kita daripada baki, warna baki yang dipanaskan dan gas yang dibebaskan tu kita boleh teka sebelum dipanaskan, sebelum terurai tu dia ialah garam jenis apa. So, ini ialah gambar raja. Kamu perlu tahulah gambar raja untuk tes, okay? Untuk menguji gas apa yang dibebaskan. Okay, so kalau kamu nampak dia guna air kapur, okay, kompom lah, dia ialah garam karbonat sebab air kapur untuk menguji karbon dioksida. Okay, jadi semua jenis garam karbonat akan terurai apabila dipanaskan kecuali ni lagi ayat dia bilang semua tapi ada lagi kecuali, macam biasalah. So dua yang kecuali ini ialah natrium karbonat dan kalium karbonat. Dua benda ni kau panaskan macam mana pun dia tidak akan bertukar menjadi oksida logam. Okey, dia akan kekal sebagai natrium karbonat dan kalium karbonat. Dia tidak boleh terurai. Sebab itu keputusan untuk natrium karbonat yang pertama ini, warna garam sebelum dipanaskan dia warna putih, okey. So baki selepas habis tindak balas dia tetap warna putih. Masa dia masih panas dia berwarna putih, lepas dia kau sejukkan pun dia tetap juga warna putih. Jadi kesan ke atas air kapur ini tiada. So bila dia tidak memberi kesan ke atas air kapur bermaksud tiada gas karbon dioksida yang dibebaskan. So bermaksud tiada tindak balas yang berlaku lah, bermaksud natrium karbonat tidak bertukar menjadi oksida logam. Okey. So kalau kita tengok di sini kalsium karbonat, zinc karbonat, plumbum karbonat, kuprum karbonat semua menyebabkan air kapur menjadi keruh. Bermaksud karbon dioksida ada dibebaskan. So bermaksud karbonat logam diturunkan menjadi oksida logam. Okey. So kalsium karbonat mula-mula dia masa kamu keluarkan dia daripada bekas kan, so dia warna putih. And then bila kamu panaskan, dia habis sudah tindak balas, air kapur tu menjadi semakin keruh kan. Lepas tu kamu tengok warna baki yang tertinggal dalam tabung didih ni dia warna putih masa dia panas. Lepas tu kamu kasih biar dia jadi balik suhu bilik, dia tetap juga warna putih. Okay. So zinc karbonat dia punya keputusan ialah berbeza sudah dengan kalsium karbonat. Zinc karbonat mula-mula kamu kasih keluar dia dari bekas dia warna putih. Lepas tu masa dia panas dia jadi kuning. Lepas tu masa dia dalam proses dia jadi kuning-kuning tu kan air kapur tu akan jadi keruh. Itu buktinya karbon dioksida dibebaskan semasa pemanasan garam karbonat lah. So lepas dia jadi warna kuning, itu masa dia panas. Lepas tu kamu kasih biar serbuk tu di sana kan, lama-lama dia akan bertukar warna menjadi putih semula. Okey. Ciri-ciri ini perlu hafal lah. Kalau baki panas warna kuning, sejuk warna putih, bila dia sejuk itu adalah ciri-ciri penting untuk zinc. Garam jenis zinc. Okey.
Plumbum karbonat pula mula-mula warna putih, lepas tu masa panas dia warna perang, masa sejuk dia warna kuning. So dia akan menyebabkan air kapur menjadi keruh. Ini juga ialah ciri-ciri penting untuk plumbum. Plumbum ni masa dia panas dia warna perang, tapi kalau kamu sejukkan dia akan jadi warna kuning. Itu ciri-ciri penting untuk plumbum. So kuprum pula serbuk dia asal dia sebelum dia dipanaskan dia warna hijau. Okey. Lepas tu lepas kamu panaskan dia akan jadi serbuk warna hitam masa panas. Okey. And then kalau kamu sejukkan dia ke suhu bilik dia kekal juga warna hitam. Itu buktinya dia adalah kuprum oksida. Okey. So kuprum oksida dia akan pemanasan kuprum karbonat akan menyebabkan air kapur menjadi keruh sebab dia membebaskan karbon dioksida. Okey, so dalam kamu punya silibus yang kamu perlu hafal adalah 3 benda ni. Okey, ini ciri-ciri yang tukar-tukar warna ni. So tukar-tukar warna ni kamu kena hafal. Kuning, oksida logam yang bertukar daripada kuning jadi putih itu adalah zinc oksida. Okay. Kalau dia serbuk tu mula-mula dia warna perang, kamu kasih panas dia warna perang, lepas tu dia tukar jadi kuning, bermaksud itu adalah plumbum oksida lah. Okay. So kalau dia serbuk tu mula-mula dia hitam, kamu panaskan dia jadi hitam juga, lepas tu dia sejuk balik dia hitam juga, itu ialah kuprum lah, kuprum oksida. Okay. Next ialah pemanasan garam nitrat. Okey, garam nitrat dia guna bahan-bahan yang lebih kurang sama juga yang di depan, cuma ini ialah garam jenis nitrat lah. Natrium nitrat dan kalium nitrat. Tadi depan natrium karbonat dan kalium karbonat ini tidak terurai oleh habakan. Tapi kalau jenis nitrat ni, natrium nitrat dan kalium nitrat dia terurai juga, tapi dia hanya menghasilkan gas oksigen. Okay. Garam nitrat yang lain dia punya hasil banyak, tapi kalau natrium nitrat dan kalium nitrat ni dia hanya menghasilkan gas oksigen dan satu bahan baki dia lah. Nanti kita tengok apa baki dia. Okay. So ini ialah dia punya radas, berbeza dengan yang depan. Okay. Kalau kamu tengok dia ada, ini hint lah ni kan, kamu tengok benda dia. Sebenarnya kita mau teka apa hasil dia daripada gambar aja pun kita boleh teka. Kalau kamu tengok dia guna kertas litmus biru yang lembab, apalah tu gas dia. Kalau kayu uji berbara, kompon oksigen. Okey. So natrium nitrat, okey, kalau kamu tengok dia punya keputusan, warna garam sebelum dipanaskan warna putih, semasa panas baki pemanasan tu masa panas dia warna putih, lepas dia sejuk warna putih juga, lepas tu tiada gas yang dibebaskan. Okay. Maksudnya dia tidak nampak ada gas yang dibebaskan masa dia panaskan benda tu. So kesan terhadap kertas litmus biru lembab pun tiada perubahan. Kesan terhadap kayu uji berbara, dia menyebabkan kayu uji berbara tu menyala. So yang kita boleh buat kesimpulan di sini ialah dia tidak nampak ada gas yang terbebas, tapi dia menyebabkan kayu uji berbara tu menyala. Itu membuktikan gas oksigen ada dihasilkan, tapi ada satu jenis gas lagi yang kita mau uji tu dia tidak terhasil. Okey, kalau kita tengok magnesium nitrat di sini, okey, warna garam sebelum dipanaskan warna putih, baki pemanasan putih masa dia panas, sejuk. Kalau dia sejuk dia warna putih juga, dan gas dia bila dia perhatikan kan ada gas warna perang. Okey, macam dalam video yang kamu tengok sebelum ni dia ada menghasilkan gas berwarna perang. Okey, gas yang berwarna perang itu dia menyebabkan kertas litmus biru yang lembab tu bertukar menjadi merah, dan pada masa yang sama gas yang terbebas itu juga menyebabkan kayu uji berbara itu menyala. Okey, so bermaksud gas kalau kita, yang seperti yang kita tahu gas oksigen ni dia tidak warna, okey, tapi gas tu dia terbebas dia warna perang kalau melalui pemerhatian. Okey, so gas yang berwarna perang itu ialah nitrogen dioksida. Okey, so yang menyebabkan yang menyebabkan kayu uji berbara ini menyala ialah gas oksigen. Bermaksud okey, ada dua jenis gas yang terhasil pada masa yang sama, dan baki yang logam dalam ni lepas kamu panaskan itu ialah oksida logam. Okey. So, ini
Kalau kamu perhatikan kan, macam yang tadi Miss cakap, masa depan yang di depan tadi slide sebelum ni ada 3. Untuk kamu punya peringkatnya ada 3 saja yang kamu perlu hafal. Okay? Kalau oksida logam yang berwarna kuning masa dia panas dan lepas dia sejuk dia jadi warna putih, itu ialah zinc oksida lah. Okay? Kalau dia perang masa dia panas dan ditukar jadi warna kuning lepas dia sejuk, itu adalah plumbum oksida. Kalau kuprum oksida, dia masa dia panas dia warna hitam, masa dia sejuk pun dia warna hitam. Jadi keputusan untuk semua ini basically sama. Okay? Sama sebab semua jenis garam nitrat ni bila dipanaskan dia akan menghasilkan 3 benda. Yang pertama ialah oksida logam, yang kedua ialah gas nitrogen dioksida, yang ketiga ialah gas oksigen. Okay? So gas nitrogen dioksida untuk kita tes dia ialah nitrogen dioksida ke tidak, kita guna kertas linbus biru lembab. Okay? Kalau ditukar jadi warna merah bermaksud dia menghasilkan nitrogen dioksida. Okay? Jadi kalau untuk tes oksigen kita guna kayu uji berbara lah. Kalau kayu uji berbara tu menyala bermaksud dia menghasilkan gas oksigen. Okay, next. So, garam karbonat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam dan gas karbon dioksida. So, ingat, garam karbonat bila dipanaskan menghasilkan oksida logam dan karbon dioksida. 2 sajalah dia punya hasil. Okay? Kecuali ada 2 tadi contoh yang tidak akan terurai sampai bila-bila. Selebihnya tu asal kamu nampak saja dia garam apa karbonat, yang penting dia garam karbonat, semua hasil dia sama. Kalau kamu panaskanlah dia akan jadi oksida logam dan karbon dioksida. Okay? So, garam nitrat terurai apabila dipanaskan untuk menghasilkan oksida logam, okay, gas nitrogen dioksida dan gas oksigen. Ada 3 untuk garam nitrat. Okay, ada 3. So, kecuali ada 2 jenis yang menghasilkan 2 saja hasil, iaitu kalium nitrat dan natrium nitrat. Okay? Kalium nitrat dan natrium nitrat tidak menghasilkan gas nitrogen dioksida. Dia hanya menghasilkan oksida logam dan gas oksigen. Okay. Ini adalah contoh contoh tindak balas lah. Dia guna plumbum nitrat. Okay, plumbum nitrat bila dipanaskan dia menghasilkan ini adalah plumbum oksida. Sama aja kalau kamu tengok garam karbonat bila dia terurai dia akan menghasilkan oksida logam kan? Oksida logam, zinc oksida. Okay, so garam nitrat pun sama juga, dia akan jadi oksida logam. Tapi hasil di belakang ini berbeza disebabkan ini ialah karbonat jadi dia menghasilkan karbon dioksida. Ini ialah nitrat jadi dia menghasilkan nitrogen dioksida dan oksigen. Okay. So, pemanasan kalium nitrat dan natrium nitrat. Ini tadi bilang yang hanya menghasilkan 2 jenis, iaitu oksida logam dan oksigen kan. So, dia punya dia punya tindak balas. Okay, persamaan dia ialah inilah kalium nitrat. Ini ialah kalium nitrit. Okay, dia tidak menghasilkan nitrogen dioksida, dia masih juga melekat dengan kalium, cuma dia menghasilkan kalium nitrit. Okay, so kalau ini jadi O2 bermaksud ada 1 O lagi kan sini mula-mula tu, jadi dia menghasilkan oksigen. So nanti dia kasih seimbang, inilah persamaan dia. Jadi kalau kita tengok P bermaksud ini adalah pepejal, masih dalam bentuk pepejal, cuma dia menghasilkan gas oksigen. Okay, maksudnya ini ialah baki dalam tabung didih lah masa kamu panaskan tu ini. Okay, so ini nama dia natrium nitrit. Nitrit N-I-T-R-I-T. Okay, so ini kamu perlu salin dalam kamu punya buku nota. Okay, so untuk garam sulfat dan garam klorida, ini 3 ialah contoh yang boleh diuraikan oleh haba. Maksudnya yang lain tu tidak boleh diuraikan oleh haba. Maksudnya kalau panaskan pun dia tidak akan ada tindak balas yang berlaku lah. So ini amonium klorida NH4Cl dipanaskan dan menghasilkan apa tu? Amonia dan
hidrogen klorida, yaitu asid hidroklorik. Oke, gas asid hidroklorik dalam bentuk gas hidrogen klorida. Oke, zinc sulfat. Oke, tengoklah ada persamaan dia. Oke, tapi Miss rasa yang paling penting kalau soalan exam mau tanya pun dia akan tanya tentang pemanasan garam karbonat dan garam nitrat lah. Ini untuk pengetahuan saja. Oke, nanti kalau catat juga dalam buku. Oke, mau dekat-dekat exam baru tengok balik lah. Oke ya. So, Oke, so macam mana kita mau kenal pasti? Gas apa yang dibebaskan? Oke, maksudnya daripada gas yang dibebaskan tuh macam mana kita mau tentukan sebelum dia dipanaskan tuh dia garam jenis apa? So, kalau kamu tengok dia membebaskan gas karbon dioksida, bermaksud sebelum dia dipanaskan dia adalah garam karbonat. Oke, kalau bila kamu buat eksperimen itu dia menghasilkan gas nitrogen dioksida dan oksigen. Oke, itu guna kertas litmus biru dan kayu uji berbara. So, kalau ini adalah dapatan kamu punya eksperimen, bermaksud itu adalah garam nitrat lah. Oke, kalau eksperimen kamu tuh dia membuktikan dia menghasilkan gas amonia, bermaksud sebelum dipanaskan dia merupakan gas amonium. Oke, so apa ujian untuk gas amonia nih? Kamu boleh tengok balik nota di depan sebelum nih. Kamu ada belajar tuh macam mana mau tes gas amonia, itu menggunakan kertas litmus merah lembab. Kalau ditukar jadi biru bermaksud gas yang dibebaskan ialah gas amonia. Oke, Miss mau bagi kamu satu situasi untuk kamu fikirlah. Oke, so katakan hari ini saya bagi kau satu jenis garam yang kau tidak tahu dia garam apa. Oke, saya tidak bagi tahu kau dia garam nitrat ke garam karbonat. So macam mana kamu tes dia sebenarnya ialah garam nitrat ke garam karbonat? Oke, sebenarnya kalau dalam buku nih eksperimen sudah dia tentukan dia suruh guru sediakan garam karbonat semua, lepas tu dia suruh kamu buat pasang di air kapur lah begini-begini supaya kamu mau tengok betulkah tidak dia mengeruhkan air kapur. Oke, tapi kalau saya bagi kamu satu jenis garam, saya tidak bagi tahu kamu apa garam itu, saya mau kamu tes dia garam nitrat ke garam karbonat. Contohnya saya tahu dia ialah plumbum karbonat, saya bagi kamu plumbum karbonat, tapi kamu tidak tahu. Oke, kamu udah tahu apa yang saya bagi. So, macam mana kamu membuktikan dengan saya garam yang dihasilkan itu ialah apa? Oke, jadi kamu mesti ambil 2 set radas lah. 2 set radas ini, dua kamu masukkan. Oke, plumbum karbonat masukkan di sini. Oke, masukkan dalam radas ni. Lepas tu plumbum karbonat pun masukkan dalam sini. Maksudnya kamu tidak tahulah garam tu. Kamu masukkan garam tu dalam dua set radas ini. Lepas tu kamu buat eksperimen. Panaskan garam tu, oke? Panaskan garam di sini. Lepas tu panaskan garam di sini. Jadi baru kamu perhatikan apa perubahan. Jadi kalau saya sebagai guru, saya sudah tahu itu ialah plumbum karbonat. Saya tahu dia hanya akan memberikan kesan kepada set radas ini, yaitu air kapur akan menjadi keruh dan sini sepatutnya apa yang berlaku. Oke, sepatutnya tiada apa-apa yang berlaku. Oke, sebab set radas ini dia digunakan khas untuk menguji kehadiran karbon dioksida. Oke, dan sememangnya dia hanya akan memberikan kesan di sinilah sebab garam yang saya bagi kamu guna itu ialah plumbum karbonat. So, plumbum karbonat akan menghasilkan karbon dioksida. So, kalau letak plumbum karbonat di sini, tiada apa-apa yang berlaku. Sebab penguraian plumbum 2 karbonat ini tidak akan menghasilkan tidak akan menghasilkan nitrogen dioksida ataupun gas oksigen lah. Oke, itu sebenarnya ialah pembelajaran inquiry. Kalau saya bagi kamu satu jenis garam, saya suruh kamu tentukan dia garam jenis apa, itu cara dia. Buat di kedua-dua set. Baru kamu boleh buktikan kepada saya dia garam apa.
Okay, so kalau terbalik yang saya bagi kamu ialah plumbum nitrat. So plumbum nitrat hanya akan menunjukkan tindak balas di set inilah, set kedua. Okay, set pertama ni tiada apa-apa yang berlaku. Kalau saya bagi kamu guna garam plumbum nitrat. Okay. So yang ini macam yang Miss cakap tadi lah, ini adalah 3 jenis baki pemanasan warna oksida logam yang perlu kamu tahu. Okay, so kalau oksida logam yang zinc oksida ni, dia khas warna masa dia panas dia warna kuning, lepas kamu kasih sejuk dia akan jadi warna putih. Itu menunjukkan oksida logam ialah zinc oksida. Okay, kalau oksida logam tu dia bila kamu panaskan dia jadi warna perang dan bila sejuk dia jadi warna kuning balik, itu menunjukkan itu adalah plumbum oksida lah. Okay, so cuprum oksida ni warna hitam masa dia panas dan warna hitam juga bila dia sudah sejuk. Ini 3 sahaja yang kamu perlu hafal. Okay. Okay, next. Okay, garam X terurai apabila dipanaskan dengan kuat. Okay, dia terurai. Jadi boleh dia mesti bukan natrium karbonat ataupun kalium karbonat lah. Okay, sebab dia bilang dia terurai. Itu ialah hint yang pertama. Gas perang terbebas. Okay, dan menukarkan warna kertas litmus biru lembab kepada merah. Okay, so baki pemanasan berwarna perang semasa panas dan berwarna kuning setelah sejuk. Okay, nyatakan nama bagi garam X. Jadi ada tiga hint yang dia bagi di sini. Yang pertama ialah yang macam saya jawab tadi lah. Okay, so daripada hint yang pertama, yang kedua ini gas perang terbebas dan menukarkan warna kertas litmus biru lembab kepada merah, itu menunjukkan gas yang dibebaskan adalah gas nitrogen dioksida. Okay, nitrogen dioksida. Okay, and then baki pemanasan berwarna perang semasa panas dan warna kuning setelah sejuk, itu menunjukkan dia adalah plumbum. Kan? So, yang menghasilkan plumbum oksida. So, cuba teka. Sebelum dipanaskan, okay, sebelum dia terurai, dia ialah garam jenis apa? Kalau yang menghasilkan gas nitrogen dioksida, mesti garam nitrat. Okay, so dan dia mengandungi kation plumbum. So bermaksud sebelum pemanasan, sebelum diuraikan, okay, garam dia ialah plumbum nitrat. Okay, so, tengok jawapan dia. Gas perang ialah nitrogen dioksida. Garam X mengandungi anion nitrat. Okay, anion sebab dia charge negatif lah. Okay, baki pemanasan ialah plumbum 2 oksida. Macam mana dia tahu? Daripada warna dia. Okay, warna perang semasa panas, warna kuning setelah sejuk. Garam X mengandungi kation plumbum Pb2+. So, garam X ialah plumbum 2 nitrat. Okay, kenapa 2? Sebab Pb charge 2 positif. So, mesti tulis. Tidak boleh tulis plumbum nitrat terus. Mesti plumbum 2 nitrat. Okay, itu cara dia. Tengok gas yang dibebaskan. Tengok baki pemanasan. Kita boleh teka. Sebelum penguraian tu dia ialah garam jenis apalah. Okay. Okay. So, ini kamu boleh jawab. Okay. Lepas tengok video di depan. Okay. Stop dulu sini. Stop dulu. Try dulu jawab 3 soalan ni. Lepas siap, baru balik kepada video ni untuk dengar penerangan daripada Miss tentang 3 soalan ni. Okey, soalan 1. Kenal pastikan gas tidak berwarna yang boleh menukarkan warna jingga larutan kalium dikromat berasid kepada hijau. Okey, ini ada dalam senarai, boleh semak jawapan kan daripada senarai ujian gas yang sudah dibuat sebelum ini. Jawapan dia ialah sulfur dioksida. Okey. So, ujian gas tu pun penting juga. Okay. Kalau takut lupa, nanti dekat exam.
Okey, bab garam ni memang ada susah sikit lah, banyak menghafal. Okey. Okey, untuk soalan 2, garam kuprum 2 nitrat telah dipanaskan dengan kuat di dalam sebuah tabung didih. Nyatakan pemerhatian ke atas baki pemanasan gas yang terbebas. So, dia mau pemerhatian. Jadi, seperti yang kita tahu, garam kuprum nitrat ni, okey, dia kalau pemanasan garam kuprum 2 nitrat ini, dia akan menghasilkan kuprum oksida, nitrogen dioksida, dan oksigen. Okay? Jadi soalan ini dia mau pemerhatian. Kalau kamu tengok sebelum ini, kita sudah tahu kalau dia mengandungi kuprum, okay? Kuprum oksida ni warna dia hitam semasa panas dan setelah disejukkan pun warna hitam. Jadi pemerhatian kita untuk eksperimen ini ialah pepejal berwarna hitam terhasil. Okay? Itu baki ataupun baki berwarna hitam terhasil pun boleh juga. So itu pemerhatian kita ke atas baki pemanasan lah. So gas yang terbebas, okay, kita apa yang kita perhatikan? Okay, pemerhatian dia ialah gas berwarna perang terhasil. Okay, kita tidak boleh nyatakan gas menukarkan warna kertas litmus biru menjadi merah. Itu salah. So kita punya pemerhatian ialah gas berwarna perang terhasil ataupun terbebas. Okay. So, catat jawapan Miss. Okay. Ketiga, cek jawapan kamu betul ke tidak. Okay. Soalan 3. Keputusan berikut telah diperoleh dalam satu aktiviti makmal untuk mengkaji kesan haba ke atas satu sampel garam Y. Okay. So, dia punya keputusan ialah gas tidak berwarna mengeruhkan air kapur. Easy peasy. Mengeruhkan air kapur kompom karbon dioksida. Okay. So, baki pemanasan berwarna kuning semasa panas dan berwarna putih semasa sejuk. So, kuning masa panas, putih semasa sejuk itu ialah ciri-ciri untuk zinc. Okay. Zinc 2+. So, yang menghasilkan karbon dioksida confirm lah garam karbonat dan dia melalui pemerhatian baki pemanasan ni, okey, pemerhatian ke atas baki pemanasan kita tahu dia zinc. Jadi garam yang dihasilkan ialah zinc karbonat iaitu ZnCO3 2. So kenal pastikan garam Y itu? Jawapan dia zinc karbonat. Senang. Okey. So saya rasa sampai sini saja untuk kali ini sebab masa pun singkat saja kan, 1,5 jam saja untuk kelas hari Selasa. Jadi kita akan sambung dalam kelas seterusnya. Nantilah ikut jadual. Thank you.